Assalamualaikum, hai. Okey, hari ini saya akan membahaskan ataupun membincangkan tentang topik perbincangan yang pertama, iaitu Kesultanan Melayu Melaka, kegemilangan kerajaan Melayu tradisi berdasarkan sumber persenjarahan. Seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita mengajar sejarah tahun 4, ada dua buku untuk kita rujuk tentang Kesultanan Melayu Melaka ini sendiri, iaitu karya Tom Pires, Semua Oriental, dan Sulalatus Latin yang disusun oleh Tun Sri Lanang. Okey, sebelum kita berbual dengan lebih lanjut mengenai Kesultanan Melayu Melaka ini, seloknya kita tahu tentang pengertian sejarah itu sendiri. Persenjarahan disebut sebagai historiografi dalam Kamus Dewan edisi keempat, membawa maksud karya ataupun penulisan berkaitan sejarah. Menurut Muhammad Yusuf Ibrahim dan Mahyudin Haji Yahya 1998, persenjarahan boleh ditarifkan sebagai hasil karya penulisan yang ditulis oleh seorang sejarawan atau ahli sejarah. Sejarawan akan mengkaji dan menyelidik tentang zaman, peristiwa yang telah berlaku dan akan menghasilkan penulisan persejarahannya. Sejarawan akan melakukan kajian bidang untuk kepakaran masing-masing. Kalau tahu tentang ekonomi, bagaimana sejarawan itu memfokuskan pada ekonomi saja tentang Kesultanan Melayu Melaka. Kita tengok politik, bagaimana politik itu dikaji secara mendalam tentang pentadbiran, ataupun kita tengok daripada segi persenjataan Melayu itu sendiri dan mengkaji tentang persenjataan Melayu itu sendiri. Okay. Sejarawan tempatan seperti Ku Kekim dan Muhammad Yusuf Ibrahim berpandangan bahawa persejarahan di Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tak ada kerajaan-kerajaan awal sebelum itu, kerajaan Kedah Tua, tapi disebabkan oleh tertubuhnya ataupun berdirinya kerajaan Melayu Melaka ini, dia memberi contoh dia tidak berada di bawah naungan sesiapa. Kalau kita tengok kerajaan Kedah Tua mendapat tentangan daripada kerajaan Siam yang kuat, iaitu kita tengok kerajaan Melayu Melaka ini bebas daripada cengkaman mana-mana politik ketika itu. Oleh itu kat sini kerajaan Melaka itu sebagai keagungan, dan kita akan membincangkan bagaimana keagungan kerajaan Melayu Melaka itu sendiri. Saya akan memfokuskan kepada kegemilangan Melaka dari sudut pentadbiran. Kita tahu daripada Sultan yang pertama, Parameswara ataupun Sultan Iskandar, Sultan Muzaffar, Sultan Mansur dan Sultan Alauddin. Kita tengok daripada empat sultan ini, maksudnya sultan yang terkemuka ataupun terkenal ini, melahirkan pemerintahan yang kagum ataupun besar, yang mendapat pujian daripada orang luar, yang pada ketika itu dianggap Portugis sebagai yang negeri terkaya dan boleh mencabar pelabuhan Venice, iaitu pelabuhan terkemuka dunia. Okey, dari segi pentadbiran, tengok daripada sejarahnya bagaimana Parameswara itu sendiri berpindah daripada Palembang ke Temasek dan mendirikan kerajaan di Melaka. Pada ketika itu hanya wujud golongan nelayan sahaja. Yang kita tengok daripada satu sudut lagi, daripada Sulalatus Salatin. Okey, kat dalam itu dia kata bahawasanya Parameswara ini berasal daripada keturunan Singapura lama dan membawa diri ke Melaka. Dan yang awal tadi daripada Palembang dikatakan oleh Tom Pires. Okey, walaupun berlaku percanggahan pendapat itu, tapi pada akhirnya Melaka itu didirikan di sungai oleh Parameswara. Dan bagaimana didirikan? Okey, pentadbiran ni yang kita tahu bahawa Parameswara ini merupakan seorang yang berketurunan raja. Dia telah mengetahui tentang susuk belakang pentadbiran, tentang bagaimana nak membangunkan sebuah negara, dan dia telah diajar daripada Palembang tentang mentadbir sebuah negara. Pada ketika itu dia bawa semua dia punya pembesar, maksudnya bila dia dah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, dia dah ada orang kuat dah. Okey, orang kuat ni mampu buat ini, orang kuat ni mampu ini. Maksudnya dia mudah untuk mendirikan sesebuah negara. Dan kita tahu pada ketika itu ada hubungan antara kerajaan-kerajaan sekitar dengan kerajaan Melaka. Maksudnya orang-orang laut, orang-orang yang bekerja di laut ataupun pesisir pantai tahu
Okey, kita dah ada hubungan dan kita perlukan suatu pentadbiran. Bila kita perlukan sesuatu pentadbiran, dia ditadbir ulus oleh orang yang betul. Ini akan membuka kepada perluasan kerajaan Melaka pada peringkat awal. Parameswara sebelum itu dikenali sebagai Raja Iskandar. Dia belum memeluk menjadi sultan lagi. Dia merupakan ketua kerajaan dan juga mempunyai sistem pembesar 4 lipatan. Kalau kita baca dalam buku Malaysia Negara Kita yang ditulis oleh Dr. Ismail Said, dia kata bahawanya pada ketika itu apabila Parameswara memegang tampuk pemerintahan, dia membuat satu sistem perundangan untuk mengadili sesuatu kes ataupun kesalahan. Dia mempelajar daripada kesalahan lama di Singapura Purba atau Singapura lama. Dia memperkemaskan sistem perundangan dia. Berbola balik pada Parameswara Raja Iskandar Shah tadi, kita tahu bahawa Islam ini ada pada zaman Sultan Muzaffar dan Sultan Mansur, di mana adanya hukum kanun Melaka yang memperincikan tentang undang-undang Islam di merejam pada penzina, dan untuk mengkuatkan atau untuk menggagahkan sebuah kerajaan itu sendiri, Undang-Undang Laut Melaka diperkenalkan pada pemerintahan Sultan Mansur Shah. Isu seterusnya adalah Melaka sebagai pusat perdagangan. Apabila berlaku perubahan politik pada kurun ke-14 Masihi dan awal 15 Masihi, membolehkan Melaka bekerjasama dengan China. Sebelum itu, Raja Iskandar Shah ataupun Parameswara ini, dia menyatakan bahawa dia melindungi keselamatan para pedagang yang mengunjungi kota Melaka. Membina tembok mengelilingi kota Melaka, di mana terdapat 4 pintu gerbang yang mengelilingi kota Melaka itu. Hal ini jelaslah bahawa Parameswara sendiri mementingkan keselamatan para pedagang. Sampai itu juga hubungan baik antara kerajaan Melaka dan juga kerajaan China membolehkan pelbagai barang dieksport ataupun diimport di negara itu. Hal ini demikian juga kerana Melaka ni keadaan lokasi dia sangat strategik dan terlindung daripada angin monsun. Pelayar daripada timur dan juga barat akan bersatu kat situ dan akan berniaga, akan berkomunikasi. Dinyatakan dalam sejarah Melayu, maka segala atas angin dan bawah angin sekalian yang datang ke Melaka terlalu ramai di Bandar Melaka pada ketika itu. Dalam buku Rahsia Penaklukan Kota Melaka, dia juga membicarakan tentang pelabuhan Kota Melaka dianggap setanding dengan pelabuhan Venice, yang mana pada ketika itu perluasan yang digagaskan oleh Paus tentang kerajaan Portugis dan kerajaan Sepanyol. Dia mengatakan bahawa Melaka itu bukanlah tempat dia sebabnya Melaka itu dipegang oleh seseorang yang berketurunan beragama Islam, dan pentadbiran itu menyimpang daripada dia punya kekuasaan. Ketika itu dia tahu tentang Portugis nak cuba memperluaskan kekuatannya. Berbalik pada sejarah, kita tengok tentang hubungan antara China dan Melaka. Sebelum itu, kebijaksanaan Tun Perak melawan kerajaan Siam dengan tidak menghantar usti dan berpakat pada China. Dan pada ketika itu China merupakan dinasti terbesar kuasa perdagangan juga. Pada ini, dengan berbuat demikian, kerajaan Melaka berbuat demikian, dia mendapat perlindungan daripada kerajaan China. Bukan perlindungan sangat daripada segi hubungan diplomatik tu. Dan beberapa tempat disediakan khusus pada kerajaan China di Melaka. Oleh itu, apabila terlindung daripada angin monsun, dia tahu kita nak datang ke arah sana susah, ke arah sini susah. Dan Melaka ini adalah tempat pusat perdagangan, pelabuhan.
Dan sebelum ni memang kita tahu di Kepulauan Nusantara itu ada pelabuhan-pelabuhan kecil. Apabila diambil alih oleh Kesultanan Melaka ini, Melaka itu maju dengan kecerdikan pemimpinnya, dengan undang-undangnya, dengan pemerintahan ataupun keadilan kat situ. Itulah merupakan salah satu Melaka sebagai pusat perdagangan. Seterusnya saya akan membahaskan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Yang kedua ni sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kita dah tahu agama Islam dah mula bertapak di tanah Melayu, tapi pengaruhnya tidak begitu kuat. Dari segi dakwah itu ada, tapi tak begitu kuat, dan dia menyasarkan pada golongan pemerintah terdahulu. Pada hikayat Raja Pasai kata bagaimana pengislaman itu diislamkan pada raja-raja terlebih dahulu dan kerabat istana, seterusnya ke golongan rakyat biasa. Kalau kita nak takluk sesebuah tu dengan takluk pemerintah yang dulu, dan bawah-bawah dia tu akan ikut. Di dalam kegemilangan Melaka ini kita tahu bahawa Sultan Mansur Shah telah mengawini Puteri Hang Lipo dan menjaya membawa pengislaman kepada warga Cina. Islam ini berkembang melalui perkahwinan. Dalam catatan Tom Perez juga, perkahwinan raja dan puteri kerajaan Islam yang lain. Maksudnya ada kerajaan-kerajaan kecil yang didirikan berhampiran kerajaan Melaka, berlaku perkahwinan antara puteri Raja Melaka dikahwinkan dengan Raja Pahang. Okey, berbalik pada cerita awal tadi tentang pusat penyebaran Islam tu, Sultan Iskandar Shah ataupun Raja Iskandar Shah berkahwin dengan puteri dari Pasai. Semua ahli keluarga masuk Islam dan lahirlah putera beliau iaitu Muzaffar Shah. Apabila Muzaffar Shah ni daripada kecil dia lahir daripada Islam, dan pedagang-pedagang ataupun ulama-ulama dibawa masuk, dan penerapan Islam itu membolehkan Sultan Muzaffar Shah ni lahir daripada kecil sampai besar dengan titipan seorang Islam. Daripada perdagangan pula, perdagangan menyebarkan tempat asal mereka sebenarnya negeri Perak. Sultan Muzaffar Shah menjadikan hukum Islam sebagai asas pemerintahan baginda dan hukum qisas. Kita belajar tentang hukum kandung Melaka, kita tahu tentang hukuman zina dengan merejam sampai mati. Okey, dalam hikayat Raja Pasai juga menyebut tentang Syekh Abdul Aziz dari Makkah mengislamkan Raja Seri Maharaja dan mengajar mereka mengenai hukum Tuhan. Maknanya sebelum tak ada agama Hindu-Buddha, dan bagaimana dia membuang sedikit demi sedikit pengaruh Hindu-Buddha ni dan memasukkan agama Islam. Pada masa yang sama juga, pembesar-pembesar ni bila dah sultan atau raja dia dah dapat agama, dia seperti Tun Perak, dia memperluaskan agama Islam di kawasan jajahannya, Sungai Hujung dan juga Kelang. Dan selepas itu juga, dan selepas kejatuhan kerajaan Melaka ni, kita dah tahu banyak negeri-negeri kecil ni meminta perlindungan daripada kerajaan Melaka. Dan wujudnya kerajaan baru seperti kerajaan Melayu Aceh, kerajaan Melayu Patani, kerajaan Melayu Bugis, kerajaan Melayu Minang. Kita tahu ada ulama-ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Daud Al-Fatani. Fatani, kita tahu Fatani mana? Patani. Kerajaan Islam tu dah ada tentang sebagai pusat penyebaran Islam. Dia berleluasa hingga ke hari ini. Bagaimana sistem pondok didirikan, kita tahu kan. Itu berbalik daripada Melaka itu sendiri. Seterusnya, isu yang terakhir adalah Melaka sebagai pusat intelektual. Dalam pusat Melaka itu apabila berlakunya proses perdagangan, dan kita tahu bahawa pedagang-pedagang ini berasa selamat dan menarik berbagai pedagang-pedagang lain, pedagang Cina, India, Parsi, Gujarat, Goa. Kita tahu dah banyak dah kat situ. So, masyarakat kosmopolitan daripada kebanjiran pedagang asing. Berlakulah percambahan di Melaka itu. Dan pada ketika itu juga bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa
rasmi yang boleh kita dibanggakan, bahasa lingua franca yang dipertuturkan di semenanjung Kepulauan Melayu malah melebihi mana-mana orang datang orang tahu. Sebab apa? Sebab kita di kita kekayaan Melaka tu seperti kerongkong Venice. Maksudnya kita dah kaya pada ketika itu. Okey, daripada pemerintahan Iskandar Shah awalnya, Raja Iskandar Shah awalnya sebanyak 1,000 orang. Kemudian berkembang menjadi 40,000 orang. Masa pemerintahan Sultan Alauddin menjadi 190,000 orang. Pedagang, karyawan berbagai kaum ini menyebabkan berlaku 84 jenis bahasa yang dipertuturkan oleh masyarakatnya. Banyak sangat bahasa. Okey, kita tahu bisa saya kata tadi, dia datang daripada pelbagai-bagai. Kemudiannya, nak jadi ada satu perlu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantaraan. Tidak halallah bahasa Melayu ini dituturkan di kepulauan. Kita tahu bila dia balik ke negara, dia tetap bawa bahasa tu. Sebab bahasa tu merupakan alat perhubungannya. Bahasa tu merupakan alat perundangannya. Dia tak boleh nak, orang kata, buat sesuka hati. Dia dia kena faham bahasa Melayu. Bila dia masuk ke Kota Melaka, dia kena faham bahasa Melayu. Dan dia bawa dia punya budaya, dia bawa dia punya cara hidup dia bawa, ditinggalkan kat Melaka dan berlaku percambahan. Dan pada ketika itu kita tahu Melayu ni dia ada dia punya kesenian dia sendiri. Daripada intelektual, kita tengok tentang peradaban dan kesenian. Masuk sikit tentang kesenian. Bagaimana pantun itu diwujudkan di negeri Melayu. Dan orang kata apa, ada syair, ada joget, ada nazam. Bila ada percambahan daripada segi pedagang ni adalah berbagai kebudayaan wujud kat situ. Kita tengok daripada pengaruh Arab tu, kita ada nazam. Tahu nazam? Kalau nazam lebaran tu lagu Siti Nurhaliza kan. Okey, ini nazam dia seperti menguji bahasa Allah. Dia dimulakan dengan berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, dia akan mula, Allah Allah azza wa jalla Tuhan kami mohon moga dirahmati. Okey, nama salah satu orang kata apa, nazam yang digunakan sampai kali ini. Dan kita kena jagalah kan, orang kata apa, kita punya keistimewaan ni. Dan daripada segi Sultan sendiri, ada pegawai dia seperti Hang Tuah dan Laksmana, 5 bersaudara kan. Dan masih diajar tentang silat Hang Tuah. Kita tahu tentang intelektual tu daripada segi komunikasi. Hang Tuah tu sendiri berkomunikasi dalam banyak bahasa. Tong Perak pandai berkomunikasi dengan kerajaan Cina. Dan intelektual tu sendiri kita tengok daripada masyarakat itu sendiri ataupun masyarakat asing telah membenihkan kesuburan pemikiran akal yang berjenihkan kita kepada orang lain. Dan lidah Melayu ni, kita tengok senang berinteraksi, senang untuk bercakap dalam bahasa lain. Seperti kita sedia maklum, pantun merupakan wujudnya di tanah Melayu itu sendiri dan dikagumi oleh orang asing. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey, dan salah satu tentang keintelektualan zaman Kesultanan Melayu Melaka yang ada dulu yang dibawa kepada hari ini. Kesimpulannya, kalau kita tengok, Melaka pada hari ini merupakan kota yang banyak sejarahnya. Tapi banyak sejarahnya, adakah dia sebesar Kesultanan Melayu Melaka dahulu? Bagaimana kita mengadaptasi, kita menerima Kesultanan Melayu Melaka dan kita menjaga khazanah kita sendiri. Kota Melaka roboh akibat daripada perluasan kuasa Portugis, kuasa Sepanyol akibat arahan Paus. Pada 15 tahun tentang kerobohan Kota Melaka. Namun begitu, kita tahu bahawa ada kerajaan-kerajaan serantau seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Cirebon dan Johor Lama turut menyerang Portugis ni apabila kita tewas. Bila kita tewas, ada kerajaan-kerajaan Nusantara yang membantu kita mendapat perlindungan. Di mana tewasnya itu? Bukan kita nak bincang itu. Kita nak bincang tentang keagungan Kerajaan Melayu Melaka sendiri. Dan keagungannya
satu abad namanya, Kerajaan Melaka ini berjaya berdiri di atas kaki sendiri. Kita tengok tentang kebijaksanaan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, apabila runtuh tu, ada juga kerajaan-kerajaan lain bantu. Mana hubungan yang baik, bila kita baik dengan orang macam mana pun, dia ada hubungan yang baik. Orang akan tolong kita. Benarlah katanya, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, jasad dan nyawa hamba berikan. Okey, begitulah sayangnya Kesultanan Melayu Melaka oleh kerajaan-kerajaan serantau. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.